Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Petang ini kita gabungkan 3 majlis. Kita berada dalam 3 majlis. Majlis yang pertama kita berada dalam sebelum daripada majlis ilmu, kita berada dalam majlis berpuasa. Ini satu majlis di kalangan mukminin, di kalangan orang kafir tidak berpuasa. Subhanallah. Sangat indah Ramadan ini, sangat indah. Dia bagi batas di antara mukmin dan kafir. Di kalangan kafir ini adalah wajah mukmin dan kafir, bukan wajah saleh dan fasik, tetapi mukmin dan kafir. Kita baru nampak keliling-keliling kita orang kafir, dan baru kita nampak mukmin itu siapa. Dan baru kita nampak beberapa ayat Allah katakan qad aflahal mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun. Baru kita nampak ayat-ayat seumpama itu. Subhanallah. Majlis yang kedua ialah majlis ilmu. Ini kita berada dalam majlis ilmu. Oh, Ustaz Sabri ada. Saya ingat Ustaz rasa ketak dan tutup guru depan kita tak boleh. Subhanallah. Majlis yang kedua adalah majlis ilmu, ikhwatul iman. Majlis yang dihadiri oleh para malaikat, dan majlis ilmu ini ada malaikatnya khusus mendoakan kepada ahli ilmu untuk sampai ke syurga Allah. Dan bagi talabul ilmi, penuntut ilmu itu, iaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, melangkah, membawa diri dia dekat dengan ilmu, maka Allah membawa diri dia jalan-jalan ke syurga. Ini adalah majlis ilmu. Dan kita kena ingat dalam hadis Ramadan yang kita pernah baca dulu, Nabi kata apa? Nabi kata bagi orang yang berpuasa itu yastajinnu bihal abdu minan nar. Hadis Imam Ahmad, bahawa puasa itu akan melindung tuan dia daripada dibakar dalam neraka. Majlis ilmu pula membuka jalan ke syurga. Puasa pula melindung tuan dia daripada dibakar oleh neraka. Bayangkan gabungan. Petang ini adalah gabungan. Subhanallah. Dan yang ketiga, kita berada dalam majlis iftar jama'i. Kita iftar jama'i, kita berbuka ramai-ramai. Subhanallah. Sebab dalam hadis, sesiapa yang bagi orang berpuasa itu makan, dia dapat pahala dia dan dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Jadi siapa yang sponsor hari ini, subhanallah, besar. Pakcik Bulia masak bubuh hari ini. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, pada muka surat ke-12 kita sampai pada muka surat ke-12. Saya ambil pada ayat Allah Ta'ala. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuredai Islam sebagai agamamu. Telah kita olahkan pada pertemuan-pertemuan yang silam
Cuma kita tengok dia punya syarahan di bawah itu. Para sahabat telah memberikan kesaksian atas hal itu pada peristiwa haji wada' ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta mereka memberikan kesaksian bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah. Risalah adalah seluruh wahyu yang merupakan syariat, merupakan ajaran Islam. Bahawa Nabi telah menyampaikan seluruh risalah, tidak ada satu pun yang tidak beliau sampaikan. Semua sudah beliau sampaikan. Apa sahaja yang membawa manusia ke syurga sudah beliau jelaskan, dan apa sahaja yang membawa manusia ke neraka sudah jelas beliau jelaskan pula. Oleh kerana itu, apabila hilang satu bahagian dari sunnah Rasul, maka buruknya dengan hilangnya satu bahagian. Oleh itu, apabila hilang satu bahagian dari sunnah Rasul, sama buruknya dengan hilangnya satu bahagian dari Al-Quran. Sehingga umat Islam sepanjang sejarah telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memelihara as-sunnah. Upaya-upaya para ulama ahlul hadis dalam menjaga as-sunnah dapat direngkaskan sebagai berikut. Jadi ini telah kita syarahkan pada pertemuan yang silam. Dia punya kesimpulan dia punya dia panggil conclusion di sini. Apa dia? Pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, iaitu ayat itu turun seperti hadis Imam Bukhari, kata Umar Al-Khattab, ayat itu turun pada hari Jumaat dan di bumi Arafah. Ayat ini sangat dicemburui oleh orang-orang Yahudi. Dicemburui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kita tahu mereka ada 10 commandment, 10 commandment. Betul? Commandment. Oh, begitu ya. 10 commandment. Maknanya 10 perintah. 10 perintah itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. 10 perintah itu ada di dalam Al-Quran. Cuma Yahudi ini bangsa yang jahat, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka khianat. Allah sifatkan Yahudi dengan perkataan al-maghdub. Pasal itu dikatakan ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Allah sifatkan Yahudi ini dengan yang kena kutuk, yang kena marah, yang kena murka. Kenapa? Kerja dia suka meminda-minda. Jadi Yahudi sangat cemburu dengan ayat ini. Tetapi Umar kata, aku tahu ayat ini turun di mana? Di Arafah. Aku tahu hari apa? Hari Jumaat. Yahudi kata, kalau turun ayat itu pada kami ambil hari turun itu sebagai hari raya. Kami ambil hari turun itu sebagai hari raya. Tetapi tak, ayat ini tidak turun pada Yahudi, turun pada orang Islam. Apabila turun ayat ini, Nabi berdoa di bumi Arafah. Nabi kata, Allahumma inni qad ballaghtu. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, sudah ku sampaikan. Nabi minta kesaksian para sahabat. Ya ataupun tidak telah ku sampaikan. Maka para sahabat memberi kesaksian pada hari Hajjatul Wada'. Hari yang akhir itu, haji yang akhir itu, sahabat memberi kesaksian. Allah turunkan awal daripada surah At-Taubah. Allah isytiharkan itu adalah haji akbar. Allah isytiharkan hari itu adalah haji akbar. Dengan berhimpunnya Nabi kali pertama di Arafah setelah dikeluarkan daripada Mekah, hampir 10 tahun ke 9 tahun, barulah baginda balik ke Mekah, berhimpun di Arafah. Hari itu pula berhimpun kerana haji dalam ihram, dan hari itu pula ayat Quran diturunkan. Hari itu pula adalah hari Jumaat, dan hari itu pula turun ayat-ayat yang terakhir, ayat yang menyatakan Islam itu telah menjadi agama yang sangat sempurna. Pakailah Islam untuk kehidupan dan penghidupan. Rujuklah kepada Islam. Tolak, dah sampai masa bila turun ayat ini, orang Islam tolak lain daripada Islam. Kenapa? Kerana Allah hanya menyatakan dia redha Islam, nikmat yang sempurna itu ada pada Islam, dan Islam itu sangat sempurna. Jadi para sahabat memberi kesaksian
Apa kesaksian yang sahabat bagi? Seluruh ar-risalah itu telah Nabi sampaikan. Nabi telah sampaikan ar-risalah seluruhnya. Hukum, hakam, ajaran seluruhnya telah Nabi sampaikan. Para sahabat menjadi saksi. Sahabat menjadi saksi di atas penyampaian ar-risalah. Apa dia ar-risalah? Ar-risalah itu apa dia? Pendek kata ar-risalah ini, bagaimana cara mendekat diri pada Allah, bagaimana cara melarikan diri daripada murka Allah, kesemuanya telah sempurna. Kesemuanya telah sempurna. Bagaimana cara kita untuk mendapat cinta daripada Allah, telah sempurna. Telah sempurna. Apa yang kita perlukan, jalan apa, kita perlu tip apa untuk berhubung dengan Allah, telah sempurna. Di atas itu para sahabat menjadi saksi. Para sahabat menjadi saksi. Kerana para sahabat sendiri bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuna ilal jannah." Ya Rasulullah, tunjuklah kepada kami amalan yang membawa kami kepada syurga, dan tunjuklah kepada kami amalan yang membawa kami jauh daripada neraka. Maka tiba-tiba Nabi menjawab kepada para sahabat. Bila Nabi menjawab, sampai hari Arafah ini Nabi minta kesaksian para sahabat. Pernah dah aku ajak semua ajaran-ajaran ini? Para sahabat menyatakan, ya, engkau telah menyampaikan. Ya, engkau telah menyampaikan. Apa kata para sahabat? Nashhadu annaka Rasulullah. Nashhadu annaka Rasulullah qad balaghta risalah wa adaita al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta balagha risalati rabbih. Subhanallah. Sahabat menjadi saksi. Apa sahabat saksikan? Sahabat saksikan, nashhadu annaka Rasulullah, kami saksikan engkau adalah utusan Allah. Balagha risalah, kau telah sampaikan ar-risalah. Wa addal amanah, kau telah tunaikan amanah. Kau telah tegakkan amanah. Kau telah tegakkan amanah. Wa nasahal ummah, kau telah membimbing ummah ini. Kau telah menunjuki ummah ini. Subhanallah. Sahabat menjadi saksi di atas itu. Sahabat menjadi saksi atas itu. Wajahada fillahi haqqa jihadi, dan kesemua ini kau buat dengan bersungguh-sungguh. Kau buat dengan bersungguh-sungguh mencari redha daripada Allah Ta'ala. Hatta ballagha risalat rabbi, sehinggalah risalah Tuhan kamu disampaikan dengan sempurna. Subhanallah. Sahabat menjadi saksi. Sahabat menjadi saksi untuk perkara itu. Lepas para sahabat menjadi saksi, perkara itu diturun-temurunkan kepada generasi demi generasi. Ulama tabi'in pertama yang mengaji dengan para sahabat turunkan perkara itu. Turunkan perkara itu. Maka sehinggalah mereka ini memegang satu amanah. Nabi ada satu amanah, apa dia? Menyampaikan risalah. Sahabat memegang amanah, apa dia? Memelihara risalah. Pasal itu dia dipanggil khalifah. Khalifah. Apa makna khalifah? Pengganti. Pengganti Rasulullah. Itu betul. Tapi tak boleh kata khalifatullah. Kita bukan pengganti Allah. Kita tak layak mengganti Allah. Kalau kita mengganti Allah, kita siapa? Nak ganti Allah ni siapa dia? Mana ada orang layak mengganti Allah? Sebaliknya Allah lah pengganti kita. Allahumma anta khalifati fi ahli wa mali. Itu doa dalam safar. Ya Allah, engkaulah pengganti aku, jaga keluarga aku, jaga harta benda aku. Kau jagalah ya Allah. Lah aku nak safar, masa aku tak safar, ini semua aku yang jaga, aku urus. Lah aku nak safar, hang kena urus ya Allah, hang kena jaga bagi pihak aku. Allahumma anta khalifati, kaulah penjaga aku, pengganti aku. Maka kita juga, para sahabat itu siapa dia? Khalifah Rasulullah. Mereka mengganti Rasulullah. Tetapi bukan mengganti wahyu turun pada mereka. Mereka hanya mengganti, memelihara ar-risalah ini. Mereka pelihara ar-risalah ini sampai ar-risalah itu dapat dijaga keaslian dia, dipelihara, disampai dan boleh dijadikan bahan rujukan. Macam mana mereka jaga? Di antaranya dia kata di sini, yang pertama, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum langsung menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak sempat hadir
Bahkan mereka yang tidak sempat hadir bertanya kepada yang hadir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan as-sunnah beliau. Salah satu para sahabat bertanya, yang mana tak sempat mai kuliah akan tanya apa yang Nabi ajak hari ini, dan yang ditanya mesti memberi satu jawapan. Dan itu cara kita memelihara as-sunnah. Ikhwan tengok yang disenaraikan oleh para ulama, bagaimana generasi awal mereka jaga sunnah. Kita ni baru duk ambil tahu sunnah itu apa, duk ambil tahu. Kita ni sama-sama orang yang kita kata baru nak ambil tahu lah. Kita ini semuanya para tulab, kita ini orang-orang sedang belajar, nak ambil tahu. Kita nak belajar tentang durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting. Dan kita nak buat dawabib al-muhimmah, cacatan penting. Kenapa? Selepas ini kita ada urusan yang penting, menyampaikan sunnah, memastikan lain daripada sunnah tidak subur dan tidak hidup. Karena itu ikhwatul iman, Waalaikumsalam Ustaz. Karena itu para ulama ada kosong sini. Karena itu ikhwatul iman, para ulama kita ada menyenaraikan kepada kita beberapa contoh, beberapa masalan, beberapa contoh yang telah dibuat oleh orang-orang dahulu, yang kerana buatan mereka itu sampai hari ini sunnah dapat dipeliharakan. Sunnah dapat dipeliharakan. Kita mengaji sunnah, satu perkara kita kena tanya bagaimana sunnah itu terpelihara. Dan kita tahu ini adalah urusan Allah. Allah pelihara sunnah. Tetapi yang kita nak kena ambil tahunya, sunnah itu terpelihara dengan jasa siapa? Orang kata min fadlillah wa bi fadli siapa? Dengan kurnia Allah dan dengan kelebihan siapa yang buat aja. Siapa yang buat aja. Karena itu para sahabat orang yang awal memelihara sunnah. Di antaranya kita tengok apa yang dicatat oleh para ulama. Masalah dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dia catat apa yang tuan kita sebut ini, iaitu para sahabat mereka belajar, yang tidak hadir dan bertanya kepada yang hadir. Yang hadir menceritakan. Dia tak tunggu lagi 2 minggu, lagi 2 hari. Dia balik-balik, dia nampak jiran dia, terus dia sampaikan. Komitmen itu sangat dahsyat dan hebat. Di antaranya dalam hadis Imam Bukhari, Ibnu Umar menyatakan bahawa ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fattakhadha an-nas khawatima min zahabin thumma nabadhahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ilayya lan albasuhu abadan fabazahu an-nas khawatimahum. Subhanallah. Ini satu pelajaran bagaimana para sahabat mereka tekun memelihara sunnah. Ada perkataan yang para ulama angkat, iaitu para sahabat memelihara sunnah walaupun mereka tidak tahu hikmah dari sunnah itu apa. Ini dahsyat para sahabat. Walaupun dia tak tahu apa hikmah dia. Apa hikmah dia? Kita mungkin hari ini boleh mengkaji hikmah, tapi para sahabat mereka tidak mengkaji hikmah. Yang mereka tahu itba' wa tawqif. Kami ikut dengan kadar yang ditentukan. Kami ikut. Nabi buat, kami buat. Nabi tinggal, kami tinggal. Sehingga kan Imam Bukhari mengeluarkan perkataan yang besar tetapi agak kampung. Bahasa dia besar tapi agak kampung. Orang hari ini menilai bahasa tu kampung. Bahasa tu kalau pergi universiti pun dia tak boleh masuk sangat. Tetapi bahasa dia besar. Apa dia? Kata Imam Bukhari, untuk memelihara sunnah ada satu saja benda kita kena buat. Untuk menampakkan sunnah, untuk meruntuhkan bid'ah, ada satu je benda kita kena buat. Apa dia? Kita kena buat semua yang Nabi buat, kena tinggal semua yang Nabi tinggal. Itulah cara memelihara sunnah. Kalau ada benda Nabi buat, kita tak buat, kitalah pelingkup sunnah. Ada benda yang Nabi buat, kita tinggalkan, kitalah penghancur sunnah. Kita ini adalah bukan penyelamat kepada sunnah. Pasal itu apa yang kita tahu daripada Nabi mesti jangan kita tinggalkan. Al-Bukhari menyatakan sunnah cuma ada 2. Sunnah ada 2, fi'liyah, tarkiyah.
sama ada kau buat kerana dia sunnah ataupun kau tinggal kerana dia sunnah. Ada perkara pahala kita tinggal kerana meninggalkan itu sunnah. Ada perkara berpahala kita buat kerana berbuat itu adalah sunnah. Semua perkara bid'ah dia termasuk dalam bab meninggalkan dapat pahala. Semua dalam perkara sunnah dia termasuk dalam bab buat dapat pahala. Subhanallah. Walaupun sebahagian daripada sunnah yang sahabat buat itu dia tak tahu pasal apa. Sebagai contoh, Nabi sembahyang malam, sembahyang malam. Lepas tu orang bang subuh. Nabi pun sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, Nabi rebah. Nabi rebah hati rusuk kiri. Aisyah melihat dan Aisyah cerita kepada sahabat-sahabat lain. Bila sahabat-sahabat lain mendengar Nabi lepas sembahyang malam orang bang, lepas tu Nabi sembahyang sunat, Nabi rebah sat, baru Nabi pergi masjid. Semua sahabat rebah lepas tu. Habis sembahyang sunat semua rebah. Semua rebah. Yang tak sembahyang malam pun rebah juga. Subhanallah. Walaupun dia tak tahu apa. Sehinggalah bila Aisyah tengok benda tu, Aisyah tegak perbuatan mereka. Aisyah tegak. Aisyah kata, dah, Nabi tidur ni bukan kerana sunnah, tetapi kerana dia letih. Kalau hampa tak letih, janganlah tidur. Bagi yang tak letih, tidak tidur, itu sunnah. Bagi yang letih, tidurlah, itu sunnah. Tapi sahabat yang dengar tu, dia pun tak peduli itu semua. Janji Nabi buat, kami nak buat. Kerana itu, sunnah tidur lepas daripada sunat fajar itu tersebar luas. Kerana ada pengamalnya. Apabila pengamal tidak ada, sunnah dia mati, dia terkambus. Bila terkambus sunnah, ia akan kita kata ia akan duduk tempat itu, ia akan dominan tempat itu adalah bid'ah. Kerana itu ikhwatul iman, cara yang para sahabat buat, iaitu mereka mencontohi setiap perbuatan Nabi walaupun dia tak tahu apa. Dalam hadis Bukhari yang kita baca tadi, Ibnu Umar kata apa? Dia kata satu hari Nabi pakai cincin mah. Nabi pakai cincin mah, iaitu sebelum hukum haram itu diturunkan. Sebelum hukum haram diturunkan, Nabi pakai cincin mah. Tengah-tengah Nabi pakai itu, ittakhadha Rasulullah, Nabi cabut, Nabi tanggalkan khataman min zahabin, iaitu cincin daripada emas. Fattakhadha an-nas khawatima min zahab. Nabi tarik, sedangkan Nabi tak arah lagi, Nabi tarik saja. Sahabat yang tengok Nabi tarik, dia pun tarik sama. Dia pun tarik sama. Subhanallah, dia tarik sama. Summa nabadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat, Nabi kata, inni lan albasuhu abada. Aku tidak akan pakai dah cincin ini sampai bila-bila. Sesungguhnya aku lan, sekali-kali Nabi kata, albasuhu abada, aku tak akan pakai dah cincin ini selama-lamanya. Fabadan nasu, sahabat-sahabatnya ramai tengok itu, kesemuanya tanggalkan. Kesemuanya tanggal. Wahai Nabi tak sebut lagi haram, Nabi tak beritahu lagi haram, tetapi sikap sahabat mereka ini adalah pengamal sunnah. Mereka akan amalkan setiap inci daripada sunnah. Subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, sunnah itu menjadi sesuatu yang sangat terselamat. Karena ada orang-orang seperti ini. Apabila sunnah dia tidak ada pengikut seperti ini, dia malak. Saya tidak katakan kita kena agresif ataupun kita kena agresif, pasif, apa lagi? Dah ini nak tunjuk kata kasak-kasak lah. Agresif, ekstrim, tak begitu. Tetapi kita kena buat keputusan. Keputusan apa? Di antara kita kata jangan salah fahamkan orang pada sunnah, itu penting. Tetapi jangan sampai menjaga orang tak mau salah faham dengan kita meninggalkan sunnah itu sendiri. Itu mesti keputusan itu mesti bijaksana. Mesti bijaksana. Saya contohkan. Ini memelihara sunnah, memelihara sunnah. Saya contohkan. Baik, ini bulan tarawih ni. Orang tarawih. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah.
Semua sebut al-khalifatul awal ba'da Rasulillah. Baik, antara dia buat tak sunnah dengan tidak buat itu sunnah. Kita diambang apa? Diambang antara kita tahu kata tu tak sunnah, kita tak melafazkan, tapi kita berada dalam jemaahnya melafazkan, dan jemaahnya melafazkan ni pula hubungan adik-beradik dengan kita, hubungan yang rapat seperti isi dan kulit, hukum karma. Besar isi dengan kulit. Yang selawat tu Pak Mentua, yang jadi imam itu Tok Mentua. Kita ini macam mana? Kita perlu pandai dan bijaksana, itu saya tidak nafikan, tetapi bijaksana macam mana sunnah tak boleh mati, tidak boleh memberi pengiktirafan. Kita kena ada wajah mufarakah. Macam mana nak wujud wajah mufarakah? Kita kata biar api, di mana wajah mufarakah? Kalau kita kata bantah, nak bantah macam mana? Nak bantah macam mana? Maybe at least kita bantah, kita sengak. Kita sengak. Kita kata pasal orang keliling kita tak tahu apa-apa, kita seorang yang tahu, kita sengak. Kita sengak seperti hadis hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kan? Yang akhir sekali apa dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Kata Abdul Karim Zaidan, aku belum pernah jumpa orang baca hadis ni melainkan dia akan kata dialah duduk bawah sekali. Dia tak akan kata dia itu dengan tangan, dia tak akan kata cegah, melainkan dia baca hadis ni dia akan kata sekurang-kurangnya benci dengan hati. Semua dia kata lagu tu. Kerana itu Islam ni menjadi agama diinjak, kata dia. Kerana semuanya baca hadis nak duduk di bawah, tak mau duduk di atas. Tapi saya nak ambil perkataan wazalika adhaful iman. Dalam hadis ni Nabi meletakkan kategori-kategori pencegahan kepada mungkar. Bid'ah adalah mungkar. Bid'ah adalah mungkar. Kerana itu kita baca baru ni kan, Abi Sa'id Al-Khudri masuk semayang Jumaat. Ketika itu apa terjadi? Marwan bin Hakam baca khutbah. Maka Abi Sa'id Al-Khudri dia nak buat apa? Dia nak semayang tahiyatul masjid. Bodyguard kepada Marwan bin Hakam, kerana Marwan masa itu adalah Amirul Mukminin. Dia adalah Amirul Mukminin. Maka bodyguard yang kaduk nak junjung ni, dia tahan Abi Sa'id Al-Khudri semayang sunat. Pasal yang baca khutbah ni, you our prime minister, not somebody. Who this fellow? Not nobody. Somebody ni. Tersilap puasa kan, dia tersilap sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka apa terjadi pada masa itu? Abi Sa'id Al-Khudri menegakkan sunnah Nabi. Kita kena belajar dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Dia tegakkan sunnah Nabi. Dia tegak macam mana? Dia ghibah tangan hamba Allah yang tak bagi dia semayang. Habis dia semayang, selesai khutbah semua, dia kata apa? Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan tahiyatul masjid kerana aku dengar daripada Nabi, hampa nak buat apa hampa buat, aku tetap akan semayang tahiyatul masjid. Abi Sa'id Al-Khudri menegakkan sunnah dan membantah mungkar. Kenapa? Bukan soal tahiyatul masjid itu sunat. Soalnya hamba Allah tu dia nak suruh menghormati orang besar ini sampai benamkan sunnah. Pada position itu, kondisi itu, Abi Sa'id mengambil sikap yang tenang, tegas, jelas, tapi tak bermusuh dengan orang. Sikap itu kita kena bawa. Sikap apa kita nak kena bawa? Kalau orang jemput kita kenduri tahlil, sedangkan kita berada pada hari yang sepakat para ulama kata haram, malam 1, malam 2, malam 3, sepakat ulama kata haram, macam mana kita nak pergi majlis dia? Dia kita kena hormat. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, dia kena menghormati jiran. Falyuhsin jarahu, dia kena buat baik. Tetapi kita ada problem. Problem apa? Ayahanda tak benarkan saya pakai kalimah ni. Ayahanda kata orang Pulau Pinang biarlah kasar-kasar, ustaz janganlah kasar. Lembutkan bahasa, iaitu kepala otak.
Ayahanda kata jangan pakai kepala otak kasar Ustaz. Lebih-lebih yang duduk depan ustaz ni semua orang-orang sunnah. Orang ustaz sunnah, mengaji orang sunnah. Ustaz kena bercakap lembut dengan orang sunnah. Dengan orang bid'ah ustaz tegas tak apa. Saya macam kena penampak pergi balik. Ayahanda nasihatkan saya. Bukan ayahanda pagi dah, ayahanda sunnah. Ayahanda Syarif yang ada di Banting. Jadi selalu menasihati saya. Bahasa saya pakai, isu yang saya bangkitkan, selalu dia nasihati saya. Jangan bermusuh dengan orang, tetapi terangkan sunnah kepada orang. Bila kita terang sunnah, kita ada musuh, itu sunnatullah, dia kata. Tapi sebelum terang sudah ada musuh, itu bukan sunnatullah, itu ustaz ada masalah, dia kata. Biar kita terang baru kita ada musuh, itu bagus. Maka kita ada problem. Ikhwan, antum tengok bagaimana kita menceritakan tentang hadis Imam Darimi tentang Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa kalimah-kalimah sebegitu diangkat? Kerana mereka angkat kalimah itulah, kerana mereka hidup zaman itulah kita mewarisi sunnah pada hari ini. Manakala cara kita hari ini belum tentu orang jauh, belum tentu orang dekat kita boleh faham sunnah. Kerana kita ini tak ada apa yang kita tegakkan. Tak ada apa yang kita tegakkan. Bahkan kita belajar banyak sampai kita nak amal, kita punya akal kita ini we apa brain brief, ha? Brain. Kita punya ni lah kepala otak ni. Kita selalu akan dia pusing. Kita kena tahu satu, ikhwatul iman. Kalau orang jemput kita pada kenuri itu, arahan daripada Nabi itu apa? Berulang-ulang kali kita tegaskan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik tentang salathun, tentang 3 perkara. Man wajada fihinna, siapa yang dapat 3 perkara itu, wajada, maka dapatlah dia halawatul iman, kemanisan iman. Satu yang Nabi tak nombor 1 sekali, apa dia? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah dia dalam hati dia ini Allah dan Rasul segala-galanya. Yang cantiknya hadis ini dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengolah perkataan Imam Nawawi. Dia kata dalam hadis ini Nabi guna perkataan an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma mim alif, atas mim tu ada syaddah. Mimma, dia tak kata mimman. Mimma dengan mimman dari segi bahasa Melayu hampir sama, tetapi dia punya mada'u dia, sasaran dia tidak sama. Kalau hadis tu kata mimma siwahuma, makna dia besar. Tapi kalau hadis tu kata mimman siwahuma, makna dia kecil. Iaitu dia jadikan Allah dan Rasul lebih, dia ahabba ilaihi, lebih dia kasihi mimman. Kalau diguna mimman, lebih dikasihi daripada benda berakal. Man, benda berakal. Kalau Nabi tak guna man, Nabi guna mimma. Kalau Nabi guna mimman, dia kena kasih Allah dan Rasul lebih daripada benda berakal. Nanti kalau yang menghalang dia tegakkan sunnah, benda tak berakal, dia boleh negotiate. Sebab Nabi suruh kita redah berakal. Berakal apa dia? Orang, menatang, jin, malaikat, itu jenis ada akal. Tetapi hak nama adat, nama undang-undang, nama kehidupan, dia tak ada akal. Tetapi dalam hadis ni, Nabi kata apa? Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada mimman, semua benda berakal dan tidak berakal. Dia kena langkau benda itu untuk membuktikan dia ada cinta dan kasih pada Allah dan Rasul. Bukan suruh pukul orang, rodok perut dengan orang, macam kawan kita ambil parang nak pergi bunuh Dajjal di Putrajaya. Yang Dajjal pun pergi duduk Putrajaya pasal apa? Kita dulu duduk pergi Kuala Lumpur singgah Putrajaya, rupanya tempat Dajjal, baru kita tahu. Tak, bukan begitu. Bukan suruh pergi rodok orang, tetapi prinsip kita, undang-undang
tak boleh mengalahkan prinsip, budaya tak boleh mengalahkan prinsip, termasuk orang tak boleh mengalahkan prinsip. Saya contohkan, sebab kita kata di sini para sahabat memelihara sunnah. Kerana mereka pelihara, kita dapat sunnah. Saya katakan, macam mana kita nak pelihara? Dalam hadis yang kita semua tahu, hadis Al-Hakim ada, At-Tirmidzi ada, menyebut tentang isna'u li ali Ja'farin ta'aman, beri makan kepada keluarga Ja'far. Kalau Tirmidzi dia kata hasan, kalau Al-Hakim Naisaburi dia kata sahih. Jadi hadis ni tak jatuh martabat dia langsung, tak jatuh sama ada hasan ataupun sahih. Hadis ni boleh masuk gelanggang, boleh bersilat, boleh berhujah. Siapa yang keluar arahan itu? Bukan ustaz, bukan siapa-siapa, bukan sahabat, kekasih Allah, huwa Rasulullah. Kalau ada kematian, kita memberi kemudahan pada dia, kita yang bagi. Jiran, qarabah, menyebabkan para ulama kata qarabah, jiran, tetangga yang hadir itu memberi bantuan. Itu arahan Rasulullah, itu adalah prinsip, itu adalah our principle. Kita ini man of principle, prinsip. Tiba-tiba dia buat kenuri pada hari yang Nabi suruh kita bagi makan, dia buat kenuri. Dia buat pula, dia suruh buat tahlilan, dia buat makan. Prinsip dia apa? Prinsip tak boleh. Tapi cuma tinggal apa dia? Cara membantah. Itu saya tinggal cara membantah. Pasal itu saya kaitkan dengan hadis tadi yang kata lemah, selemah-lemah iman kan, benci dengan hati. Apa kata An-Nawawi? Orang yang membenci sesuatu dengan hati, apa dia? Tasawur itu ada, tasawur jasadi. Apa dia? Gambaran body language. Dia, ikhwan, kalau kita iktiraf benda tu bid'ah dan kita kata bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka, tiba-tiba kita berada dalam majlis sesat, macam mana body language kita? Our body language, kita duduk ni, dia bertahlil, adakah body language kita sami'na wa ata'na, khusyuk dan tawadhu', ataupun tertib sama? La ilah. Apa body language kita? Ini mungkar. Ya, kita kena fikirkan bagaimana nak sebarkan sunnah, tapi kita juga kena fikirkan nasib kita jawab di hadapan Allah. Kau nak bantah macam mana? Kau nak bantah apa yang kau nak bantah? Kau duduk dalam majlis itu. Sahabat ini kesemuanya mempunyai jiwa halawatul iman. Dia tak peduli apa jadi. Dia tegur Marwan bin Hakam, itu khalifah. Berapa kes dia tegur? Semayang raya tukar khutbah pergi dulu jemaah, kemudian Abi Sa'id juga tegur dia, jangan dia buat gila. Orang dia kata jangan tegur dia, orang besar-besar, jangan tegur, nanti 500 tu kita tak dapat. Jangan tegur dia. Dia kata aku peduli apa? Dia buat khilafus sunnah dia buat. Sebab kerana saya nak katakan apa? Kerana mesej mereka itu, kita boleh baca kitab hadis pada hari ini. Dan mesej yang kita nak sampai pada new generation ke depan ni apa? Kalau saya katakan antum sekalian, kalau antum duduk dalam majlis ahli bid'ah, antum hati-hati, jangan bantah sampai majlis tu rosak, jangan bebai, jangan buat muka masam. Enjoy tak boleh, senyum pun tak boleh, muka masam pun tak boleh, makan pun tak boleh, tak makan pun tak boleh. Jadi apa yang boleh? Kalau itu mesej yang kita bagi, nanti lepas saya mati, anak saya tak akan dapat sunnah yang jelas. Anak saya, bukan jiran saya, anak saya, dia tak akan faham sunnah yang jelas itu apa. Kalau saya semayang tepi orang, saya tahu sunnah, saya nak gedik jari ni, saya takut. Ada hari kita salat tak gedik jari, tapi ada hari kita gedik jari. Kenapa kita kena gedik jari juga? Kerana kalau kita semayang tak gedik jari langsung, kita meminggirkan sesuatu yang hak. Generasi kita akan anggap itu salah, seperti orang hari ini anggap salah kerana orang dulu tak berani gerakkan jari.
Kerana orang dulu tak berani gerak, orang hari ni anggap itu salah. Kerana beberapa kerat orang sebelum kita berani gedek jari, hari ni kita berani gedek dan kita berani dakwahkan kepada orang. Siapa kata salah? Kita kena tahu setiap kita punya langkah ada dia punya hasil. Kalau kita didik anak kita ini, kita didik hari-hari mandi air suam, dia tak akan mandi air sejuk. Kalau kita didik hari-hari mandi air sejuk, air suam dia tak mahu langsung. Badan anak kita ni kena bagi dua-dua air sampai. Dia tak terkejut dan dia tak kelupak. Dia kena air suam, dia kelupak rumah orang, malu kita. Dia kena air panas, dia lompat tak tentu hala, malu kita. Sunnah demikian, ikhwatul iman. Setiap kondisi kita tidak sama ketika membela sunnah, tidak sama. Dan tak boleh pakai satu kaedah untuk pelihara sunnah, tak boleh. Kenapa? Masalah tempat, zaman, orang sentiasa berbeza-beza. Berbeza-beza. Macam saya bagi tahu saya, orang putih kata slow talk. Awal-awal saya slow talk kepada jiran saya, kalau kenduri tahlil jangan panggil saya. Slow talk tu. Pasal apa? Tak ada pasal lah. Saya menganggap benda itu bid'ah yang sesat. Bid'ah ni apa dia? Nanti mengaji pelan-pelan boleh tahu. Kalau naik pangkat, buat kenduri saya mai. Dapat anak, buat kekah saya mai. Menikah saya mai. Nak buat kenduri apa saya mai. Tapi kalau ada kaitan dengan orang yang mati, lebih-lebih hari 1, hari 2, hari 3, demi Allah saya tak mai, kerana di sisi apa yang saya belajar itu adalah haram dan maksiat. Bila saya bagi tahu benda tu, saya tak ada masalah dengan jiran. Saya tak ada masalah. Dia buat, dia tak panggil saya dan dia tak hantar pun. Dan saya pun tak buka naku tengok amboi tak hantar sepinggan langsung, betul bendui. Dia tak ada masalah. Saya tak terasa nak pergi, dia tak terasa nak panggil, tapi jumpa, Assalamualaikum, boleh suar tangan. Baru ni dia buat kenduri, dia buat apa, macam apa, BBQ apa ke, dia bakar-bakar, dia mai panggil saya lagi. Saya kata saya mai insya-Allah. Yang ni saya mai. Yang ni saya mai insya-Allah. Mati saya tak mai. Itu cara saya bantah mungkar. Tapi saya pula tak boleh suruh sahabat buat lagu saya. Kerana mungkin sahabat berjiran dengan mufti, dengan qadi besar. Bila sahabat pergi bagi tahu kat dia, kita tak tahu pasal dia baru tukar, dia mai pada Pasir Berdengung baru tukar mai sini. Kita selotok awal-awal, kita kata sahabat, pak cik kenduri tahlil jangan panggil saya ni, saya anggap dia bid'ah. Dia kata mai masuk Ustaz. Tengok tu dia kitab rumah dia ada. Dia bagi satu kitab suruh baca, tak mana bid'ah tunjuk Ustaz. Baru nak kecil tak rasa. Maka sahabat ada kaedah sahabat bantah. Mungkin sahabat boleh bantah dengan cara sahabat, tetapi apabila kita membantah, dia mesti ada simbol. Simbol itu mesti ada. Dalam ada Darimi tadi yang kata Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa, dia bantah siapa? Bukan orang menari, orang berzikir. Dia bantah dengan perkataan waihakum ya ummat Muhammad. Aku kesian tengok hampa umat Muhammad sampai tarani ke hampa bodoh. Apa bahasa kita baru belajar? How stupid you can be. How stupid you can be. Maksud dia hang nak jadi, hang boleh pergi bodoh ambil tarani ke? How stupid you can be. Itu makna waihakum, tapi dalamnya campur ta'jub wa tarahim. Heran dan kesian. Dia tak kata wailakum, itu memang orang kata idiot lah. Tetapi waihakum, takkan tak reti sampai setara ni kot. Takkan tak reti sampai setara ni kot. Itu cara dia bantah. Bila kita tengok sesuatu benda mungkar, akan sesuatu jadi pada diri kita ini. Tapi masalah kita hari ini, apa dia problem kita dan problem saya, bila kita membantah, jiwa kita tak datang dengan jiwa bantah. Mata tak datang dengan bantah-bantah. Perasaan tidak membantah, tak membantah. Membantah bukan membenci, tidak. Kita bantah anak kita maghrib tak sembahyang lagi, bukan kita benci anak. Kita bantah anak kita tak pergi sekolah hari sekolah, bukan kita benci. Salah kalau kita kata bantah itu benci. Kalau bantah itu benci, semua Nabi benci pada umat dia. Semua Nabi bantah budaya umat dia. Tak, bantah bukan benci. Bantah dengan memberi penjelasan dan tunjuk kata sampai bila
kita tidak akan reda dengan benda itu. Mesti ada our body language. Talk with body. Orang kata language tu bahasa lah. Cakap dengan bahasa. Buat satu muka, satu macam makan asam gulubi kelak. Satu macamnya muka. Tapi duduk dalam majlis tu. Tapi tidaklah sampai tanya lagi, lepas bihun buat apa lagi? Tanya lagi, malam besok buat apa pula? Itu bukan bantah. Itu bukan memek muka bantah. Ketika semua para ulama menyebut tentang wadzalika adhaful iman, menyebut bantah adalah penting. Akhirnya kita ubah dengan tangan, tak ubah dengan lidah, mesti ubah dengan apa? Bahasa hari ni, persepsi ni, tubuh badan kita punya. Macam orang benci, mesti ada perwatakan benci. Director dia akan kata awak bawa watak marah. Bila kawan tu tak boleh nak dekat, dia kata awak hang seronok sangat pasal apa? Ni hang kena bawa watak rumah terbakar, hang kena minta tolong. Tak tu dia kata tolong rumah saya terbakar. Garudai Director Ahmad Nispuh ni, garudai masuk hospital. Tak, itu bukan watak rumah terbakar. Itu watak keluar tanya Moktan, tunjuk rumah terbakar. Ya ikhwatul iman, kita sedang membantah apa yang kita mengaji adalah bid'ah. Mana kita punya karakter itu? Tak bantah, bukan suruh tendang pinggan sampai terbalik. Dah tak suruh sampai terbalik. Do something, menyebabkan orang tanya kepada kita. Sahabat tak makan pun dandan bersuara, ana serba salah pasal ana duk mengaji Nabi tak bagi buat benda ni. Satu ayat mati terus. Jangan cari ayat panjang. Bagi satu mukadimah dari Melaka ke Johor. Lepas Johor nak pergi mana pula? Masuk Singapura, pasport tak siap lagi. Jauh. Penat berjalan. Jangan penat. Bagi satu ayat orang berfikir apa yang sedang dia buat itu salah. Berfikir. Ya betul. Maka kondisi kita bantah tak sama. Berulang kali saya kata tidak sama, tetapi ada yang sama. Apa dia? Wujudkan sifat bantah. Itu adalah sama. Mungkin kalau sahabat-sahabat dapat undangan sultan-sultan, sultan panggil, dapat masuk rumah gubernur kan? Gubernur kata minta sahabat, minta mai lah rumah buat kenduri sikit. Untuk acara dia 6 petang buat tahlil perdana. Tu sahabat, tapi tak boleh, gubernur kita punya pemerintah. Ahlussunnah tidak lawan pemerintah. Dia taat pada pemerintah. Sami'na wa ata'na. Pemerintah buat lagu mana pun kena taat. Kan? Kena taat. Itu Ahlussunnah. Ahlussunnah yang sedang dipukul gendang sekarang ni. Ahlussunnah begitu. Tak boleh. Dia katuk kepala pun kena taat. Gubernur panggil tu. Apa nak buat? Kita duduk-duduk, imam besar sana, imam besar sini pun ila hadratin Nabi. You nak bantah macam mana? You kena tahu, gubernur ni dia tak mengaji agama di mana. Agama dia pak turut. Kalau you kata itu bid'ah, dia akan kata imam besar buat. Itu agama dia. Agama dia tunjuk-tunjuk orang lagu tu. So, you nak duduk macam mana? You kena pergi. Ya, you kena pergi. You tak pergi, you susah nanti. You kena pergi. Tambah kita orang besar-besar, VIP kenal orang tu, kenal orang ni. Gubernur pula dia cam muka kita. Kan? Tak mai pun. Apa kita nak buat? Minta maaf Tuan Gubernur. Tuan Gubernur buat benda tu bid'ah yang sesat. Marah dia. Walaupun aku buat sesat, jangan kata bid'ah. Marah dia. Tersinggung hati. Tapi bantah mesti ada. Muka bantah. Bukan saya kata muka bantah. Daripada kepala sampai kaki, sampai bahasa, sampai bentuk, sesuatu yang membantah. Cuma orang kata nilai bantah lagu mana, berapa peratus tu masing-masing lah. Ada orang bantah dah 10%. Ada orang nak keluar dah tak boleh, semua duk pegang dia. Dia pula main awal. Dia sangka dia main lambat, rupanya dia paling awal. Dia masuk paling dalam. Tak gitu Tok Syekh ni duk himpit, dia tak boleh keluar. Habis dah tahlil semua, tak boleh keluar. Pinggan tu mai kat dia dulu. Ini mayat baru tanam lepas asar tadi, ni lepas isyak dia nak makan. Serba salah dia. Tengok udang
Nak tolak balik, dia dah dinding dah. Dia tak boleh buat apa. Takkan dia nak bagi kat dinding. Semua nanti tengok dia ni pasal apa? Nak habang kata saya malam tak makan. Semua orang kenal dia. Tak apa, dia kata korang-korang tak makan pun minum lah. Takkan malam pun tak minum. Korang-korang tak minum, rokok sebatang. Tak rokok pun tak hisap. Susah. Tapi mesti ada wajah bantah. Karena para sahabat, Bukhari, saya katakan perkataan Bukhari adalah kampung, tetapi penuh dengan kebenaran. Apa dia? Cara memelihara sunnah paling besar ialah buat apa yang Nabi ajak, tinggal total apa yang Nabi tak ajak. Dalam bentuk ibadat. Tinggal total. Orang sebelah kita duk usalli, kita takbir terus, Allahu Akbar. Kita yakin letak atas dada itu ada riwayat, terus letak. Kalau kita yakin letak di dada itu ada riwayat kuat, kita letak. Di mana yang kita yakin, di mana kita ada hujah. Kita yakin gedik jari itu ada hujah, kita tak perlu tengok kiri kanan kita siapa. Terus ini sembahyang, tidak ada lakonan menghadap Tuhan, tidak ada fikir tentang hati orang ketika kita salat. Kita beribadah kepada Allah seperti acuan dia. Tak boleh kita kata dalam beribadah saya kena fikir orang sebelah. Tidak. Ibadah mengikut jalan dia, teruskan perjalanan kamu. Yang kena fikir siapa dia? Yang beribadah tidak dalam acuan dia. Yang tu dia kena fikir. Karena itu dia kata di sini ikhwatul iman, apa yang ada pada sahabat, mereka memelihara sunnah. Bagaimana mereka pelihara sunnah? Mereka ini orang yang suka bertanya tentang sunnah, suka bertanya dan suka bertanya dan suka bertanya. Dah mereka bertanya, mereka buat. Kepada mereka apa Allah Ta'ala bagi? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Hibban daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini adalah hadis sahih, tetapi Tirmidzi menyatakan hasan sahih. Apa Nabi kata? Bagi orang yang dapat sunnah dia, pelihara sunnah dia, ini satu keistimewaan. Satu keistimewaan Nabi bagi. Tengok apa dia? Nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'in. Subhanallah. Nabi kata, semoga Allah memberi cahaya pada wajah seseorang yang mendengar hadis daripada kami. Allahu Akbar. Ada dua syarat untuk dapat cahaya. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, mendengar hadis. Jadi kalau mendengar hadis dapat cahaya, maka mukhalafah dia mendengar bid'ah, mati cahaya. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita kata mendengar hadis dapat cahaya, lawan kepada sunnah apa dia? Bid'ah. Beramal dengan bid'ah, menyebarkan bid'ah, dalam majlis bid'ah, mematikan cahaya. Mematikan cahaya. Subhanallah. Bahkan ikhwatul iman, ada yang saya nakalkan daripada Syatibi, daripada Al-I'tisam, iaitu perkataan daripada Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Imam Zuhri. Apa Imam Zuhri kata? Dia kata man qarraba sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Sesiapa yang berkawan dengan ahli bid'ah, maka dia telah membantu orang itu menghancurkan Islam. Dia kawan, dia kenal bid'ah. Makin dia duduk kawan-kawan bid'ah, makin dia renggang kuliah-kuliah sunnah. Apa terjadi? A'anahu, dia telah bantu hamba Allah itu ala hadmil Islam, untuk meruntuhkan Islam. Kenapa dia kata meruntuhkan Islam? Sebab isi Islam adalah Quran dan sunnah. Mana ada isi Islam Quran sahaja? Mana ada isi Islam sunnah sahaja? Isi dia Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Subhanallah. Subhanallah. Apa itu dalam hadis ni, kita kena berdoa pada Allah supaya kita mendapat nur ini. Nadarallah boleh makna cahaya, nadara juga boleh makna kebahagiaan. Kebahagiaan. Nadarallah, Allah campak kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, sakinah. Allah bagi lapang dada. Itu satu. Juga nadara dengan makna kata ghaflah dalam hati tak ada. Ghaflah tak ada dalam hati. Di luar ada, tapi yang dalam ni, yang di luar, dalam poket kosong, duit tak ada, tetap ada. Mengajilah hadis macam mana pun, tak ada duit jugalah. Bukan kata main mengaji hadis poket kembung terus, habis bawa bid'ah main mengaji hadis. Tetapi dari segi apa dia? Dari segi ghaflah dalam ni. Kan dikatakan nikmat zahiratan wa batinah dalam surah Al-Luqman, dalam surah Al-Luqman.
wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan nikmat zahir dan batin. Di antara nikmat batin apa dia? Kita merasa damai dengan agama Allah. Kita rasa kita buat ni yakin, confident kita buat, daripada kita duk buat satu benda ni macam mana ni, betul ke tak betul. Yang ni tidak ada nikmat. Bila kita mengaji sunnah, kita tahu nilai hadis sahih ke tidak, terus kita pegang, kita amal, kuat hati kita, hilang rapala-rapala, yakin tentu Allah terima. Subhanallah. Itu juga makna nadhar Allah. Apa sahaja makna dia, kita minta Allah beri pada kita. Tapi kepada siapa? Kepada Nabi kata, semoga Allah memberi cahaya pada wajah orang yang mendengar hadis daripada kami. Kemudian untuk mendapat cahaya itu, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Allahu Akbar. Tengok muhafazah sunnah, pemeliharaan sunnah itu berlaku. Dia dengar, dia yakin, dia percaya, dia sampaikan. Dia sampaikan. Saya katakan tadi, Umar Al-Khattab ada jiran Ansar. Kalau jiran tu pergi mengaji, Umar tak sempat, jiran tu balik-balik tak pi rumah dia, pi rumah Umar dulu. Umar, tadi Nabi ajak begian-begian. Kalau hari Umar pula pi, jiran tak pi, Umar balik-balik tak masuk dalam rumah, pi ketuk pintu jiran tu. Sahabat, tadi Nabi ajak begian-begian. Subhanallah. Kerana sikap itulah sunnah terpelihara. Sunnah terpelihara. Subhanallah. Kita ni kita nak sampai kita duk garu dai. Garu tempat tak gatai. Tempat gatai memang kena garu dah. Tempat tak gatai duk garu. Lepas tu kita andaikan, macam mana dia tolak, dia maki ke aku. Subhanallah. Kerana ketakutan itu banyak daripada keberanian. Kerana itu Allah memberi kepada kita tahap sunnah, pada kita punya maksimum kita beginilah. Dan Nabi kata apa? Kenapa sunnah ni kita kena sampaikan pada orang? Ini karena Nabi kata, farubbama muballighin aw'a min sami'in. Nabi kata berapa banyak orang yang disampaikan hadis, dia lebih faham daripada orang yang dengar. Subhanallah. Kalau kita sampai hadis pada satu orang, dia tak dengar, tetapi Allah boleh jadikan dia lebih faham daripada kita yang duduk dalam majlis ilmu. Pasal itu kita penting menjadi muballigh, penyampai hadis. Kita ini mubalighul hadis, sampaikan hadis Nabi. Subhanallah. Itu cara para sahabat ambil memelihara sunnah. Karena itu ayat Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai habis, ayat itu terpelihara. Allah katakan kami turunkan Quran, kami pelihara, ayat itu menjadi makbul. Ayat itu sangat menjadi makbul. Karena itu ikhwatul iman, kita tengok para ulama, mereka ini sangat memelihara hadis. Salah satu cara yang kita ambil daripada Sahih Bukhari, mereka pelihara hadis macam mana? Mereka tidak akan bertanya masalah agama melainkan kepada jawapan daripada hadis. Dia pertama, pada hemah saya punya ingat, tak ada. Dia pernah kawan tu cakap hadis itu apa, kemudian baru menyentuh perbahasan. Contoh apa dia yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu tentang Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris ini dia kahwin. Dah kahwin lama dah, tiba-tiba jumpa satu perempuan. Bila kahwin lama jumpa satu perempuan tua. Perempuan tua tu tanya dekat Uqbah bin Haris, siapa dia ni imra'ah sebelahang ni? Perempuan sebelahang ni siapa dia? Uqbah bin Haris kata, bini aku. Kata bini dia ucap, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa dah jadi wahai Uqbah bin Haris? Apa dah jadi dekat hang? Macam mana hang boleh menikah dengan perempuan ni? Dia ni pun terkejutlah, GRO kah perempuan ni? Kata siapa kah? Kalau P. Ramli dia kata perempuan kabret, kelab malam. Kan? Kata pergi mengajak malam. Cikgu Rokia. Cikgu Rokia. Kiah kerja apa? Kiah kat Kuala Lumpur, cikgu sekolah malam. Macam mana hang kahwin dengan perempuan ni? Uqbah bin Haris kata dekat perempuan ni yang dia buat kedok kening semua. Uqbah kata, pasal apa masalah perempuan ni? Dia kata, astagfirullah, perempuan ini juga seperti hang. Perempuan ini juga seperti hang menyusu dengan aku. Maksud dia apa dia? Saudara susu. Mana boleh kahwin? Tersandang Uqbah bin Haris. Dia berada di Mekah, Nabi ada di Madinah.
Di Mekah itu, bila wanita, dialah dia yang menyusu daripada orang, dia tahulah anak susu dia sudah cukup untuk memisahkan perkahwinan. Tetapi Uqbah tidak puas hati, dia pacu kuda sampai Madinah nak tahu satu jawapan daripada Nabi. Dia tak mau daripada orang lain, pasal orang lain tak bercakap dengan wahyu. Dia sampai dekat Nabi, dia cerita apa wanita ni kata. Apa Nabi kata pada Uqbah? Nabi kata, kaifa wa qad qila. Macam mana lagi? Bahasa dah keluar dah macam tu. Kaifa wa qad qila. Han tanya kat aku macam mana? Wa qad qila. Perempuan itu dah kata dah. Adakah hang ragu dengan kenyataan dia? Dah, aku tidak ragu, dia ibu susu aku. Kalau begitu pisahlah. Sedangkan jawapan tu dah ada. Tapi dia tak mau, kerana yang bercakap itu bukan ahli dia. Dia nak yang keluar itu daripada orang yang tahu tentang hadis, daripada Nabi sendiri. Dia sanggup berkuda pergi ke Madinah. Hari ni orang tekan kereta 4-5 jam pergi Kuala Lumpur nak tahu satu jawapan. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita hari ni dah, ustaz pun jawab, ustaz depa kata tak boleh, depa kata ustaz, depa kata kalau kita buat tahlil ni tak sampai pada orang mati. Macam mana ustaz? Ustaz tu suruh jawab. Ustaz tu kata, pergi tanya kat depa biasa mati ke, depa tahu tak sampai. Oh lah, sempoi punya jawapan tu dah. Sempoi. Hadis tak payah baca, Quran tak payah baca, berapa nampak lu tu ya. Depa pernah mati kan, depa tahu tak sampai. Subhanallah, subhanallah. Kelakar cara sebahagian kaum muslimin beramal dalam agama adalah kelakar. Tetapi kerana orang-orang dahulu inilah ikhwatul iman, kerana mereka inilah sunnah itu terpelihara. 7.10 saya berhenti ya. Pasal kita buka puasa 7.38. Maknanya dalam 7.20 nak hidang dan lagi lah. 7.20 kita hidang. Cantik lah. Nak keluar pergi ambil wudu. Dalam warga motor kan nak berkeluar kotak-kotak dan kita berhenti 7.20. Cantik lah. Jadi tak terlalu awal duk pergi melungum lagu tu saja. Cantik. 7.10, 7 suku kita berhenti, cantik. Baik. Kedua, macam mana mereka memelihara sunnah, macam mana sahabat pelihara sunnah. Kedua, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping mereka langsung mengamal apa yang datang daripada Quran dan sunnah. Yang kedua, bagaimana sistem sunnah itu dipelihara, kesungguhan dalam menyampai, bermaksud nak sampai. Allahu Akbar. Dia bukan part time, dia bukan sunnah disampai dalam keadaan apa begitu saja, tidak, kesungguhan. Allah Akbar. Saya tahu itu kelemahan saya dan kelemahan banyak kita. Kadang-kadang ada sahabat telefon, ustaz ada mayat, ada ustaz saya minta maaf tak boleh turun. Tengok tak serius. Kadang jadi kat saya banyak kali macam tu. Kadang dia telefon, ustaz tolong ustaz ada mayat. Oh, dengan dia telefon tempat kita duduk pula, dengan kondisi ada benda yang kita nak kena buat. Sahabat, anak minta maaf, inilah ustaz sunnah, inilah ustaz sunnah. Dia jorok dah tali gantung kat kita. Inilah ustaz sunnah, baik saya panggil bid'ah puas hati, depa ni tak panggil pun depa mai, tambah panggil lagi depa mai. Ustaz sunnah panggil pun tak mau main. Ajak sunnah kena dia marah. Betul lah dia marah itu, betul. Kita subhanallah, itu masalah kita. Kadang-kadang kita ada kat sekolah, kadang-kadang kita ada di rumah, kadang-kadang kita sampai tempat yang jauh, maklumat macam tu sampai. Betul, saya bagi tahu ikhwan, dalam kita kata kita nak tengok sunnah itu berjaya dalam mujtama, masyarakat, kita mesti ambil cara Rasulullah. Macam mana? Nabi itu sendiri dia join masyarakat. Saya bagi tahu pengalaman saya Teluk Bahang. Kenapa boleh dihidupkan sunnah? Kerana saya join 24 jam dengan masyarakat. Ada mayat saya turun, ada mayat mandikan, kafankan, sekali korek dengan mereka. Kerana kita join masyarakat, sunnah dia berkembang cepat sangat-sangat. Tapi kalau apa, sunnah kita kembang, mengajak masing-masing balik, tiba-tiba masing-masing rumah ada mayat, you handle lah sendiri, dia kembang, dia lambat. Kenapa? Kerana benih itu tidak disiram, tak dibaja. Betul. Tanya sahabat dengan saya sekali di Teluk Bahang, tanya dia,
Cuba tengok dia, cuba tengok dia, cuba tengok dia. Akses sekali dengan dia. Dia tahulah bagaimana menegakkan sunnah itu. Fitnah-fitnah yang dilalui dengan dia sekali-sekali kena. Orang pukul dengan dia sekali. Fitnah besar dia kena, subhanallah. Tapi kesemua itu dapat diatasi apabila kita duduk satu tempat, kita jemaah di satu tempat dan kita berbuat. Tapi kalau seorang timur, alhamdulillah kita ada Baitul Ilmi, alhamdulillah, center. Walaupun kita tak kata dengan makna markas, tapi kita kata center. Center mean tempat kita datang mengambil manfaat. Di sini kita nak ambil manfaat. Kita pun sudah ada kutub khanah kita. Di tempat library kita dah ada dah. Library nak mai sikit lagi dia mai. Walaupun lah nampak kosong, Quran dah ada 10 jilid. Ni Pak Cik boleh kata untuk Ustaz Sobri mengajar tafsir. Dah ada. Semua dia bawa mai dah Quran nak pegang seorang satu. Hari Ahad depan Ustaz Sobri mengajar tafsir. Di sini Asak juga macam ni. Ustaz Sobri pilih Asak juga. Start tafsir. Imamnya punya pun dah ada dah. Tengok imam, mana imam kita? Imam sudah ada imam. Dia pasti dah tak. Tapi imam kita Imam Hafiz, dia tak tengok pun tak apa. Tapi kalau lain daripada imam kita nak jadi, ya sudah ada. Usaha orang. Subhanallah. Di sini tempat kita berfikir untuk apa buat. Saya selalu katakan pada diri saya dan kawan-kawan, apa dia? Sunnah tidak start dengan duit. Tetapi sebaliknya, bila kita start, kita akan tengok duit masuk. Kita akan tengok duit masuk. Tapi untuk memulakan sunnah, dia tak memerlukan sekupang pun. Dia hanya memerlukan kesungguhan nak buat. Itu je. Macam rumah ni, orang sedekah, berapa duit kita buat keluar asal? Sekupang tak keluar. Kita start dengan nak mengaji je. Automatik kita start dengan nak mengaji, adalah otak Tuhan hantar mai, edar tabung, duit masuk. Otak Tuhan hantar mai. Tapi bukan kita letak 20,000 dulu baru nak masuk Baitul Ilmi. Tidak. Kita masuk dulu, 20,000 datang kemudian. Kita masuk dulu. Subhanallah. Sunnah dia start dengan kesungguhan. Begitu para sahabat jayakan sunnah. Yang ketiga, ketelitian yang tinggi daripada para sahabat dalam menerima sunnah. Bahkan ada yang diminta untuk menjadi saksi ketika menyampaikan hadis Nabi SAW. Subhanallah. Ketelitian para sahabat bila disebut daripada Nabi. Nabi ada bersabda, jom pergi jumpa Nabi, hang berani tak? Oh, saya berani. Tengok ketelitian dia. Ketelitian dia sama dengan telitinya kita. Kita berhak tanya, hadis ni riwayat siapa? Hadis ni kedudukan dia apa? Saya boleh semak di mana? Oh, subhanallah. Kita berhak tanya. Ini kita duduk puasa. Kalau orang tua-tua dulu kan, orang tua-tua di antara batai puasa korek hidung. Penuh berketul 2-3 tan hidung dia. Tak boleh korek batai. Ayak liak penuh dalam mulut. Macam sedap sangat liak tu. Sekali dia buang selungguk. Tak boleh telan, tak berani telan dia. Mandi kerak pun tak banyak, takut ayak masuk ke pungkok dia. Teori mana ayak masuk ke pungkok dia pakai? Masya Allah. Botol itu kalau kita terbalik, botol itu mulut di atas, kalau kita rejam dia terbalik, berlubang, tak masuk ayak. Pungkok kita berlubang ke bawah, bukan berlubang ke atas. Mana boleh, kecuali kita buka pungkok, pam ayak masuk macam bomba pam rumah, adalah pasal dia nak muntah balik ke sini. Tapi mandi tak boleh, basuh berak sikit-sikit, jadi pengotor pula bulan puasa. Jangan duk berendam batal puasa. Berendam mana boleh batal puasa? Batal puasa yang Nabi kata batal. Yang Nabi kata batal, makan, minum, ada yang keluar daripada badan, ada yang masuk daripada badan, batal puasa. Yang masuk daripada badan, makan, minum. Kita inject di badan kita, inject vitamin, nak bagi kita tak lapar saat ni. Inject siap-siap vitamin. Lepas lohok tu ambil jarum, cucuk vitamin bagi masuk. Tak mau lapar, itu batal puasa. Pasal vitamin mengenyangkan, bukan sifat berubat pun. Itu jenis masuk. Ada jenis keluar, muntah, darah, haid, nifas, mani, itu jenis keluar. Keluar masuk batal puasa. Makan, minum batal puasa. Cukuplah. Nabi dah letak batal puasa, cukuplah. Nak batal tak mana lagi? Hang nak puasa ke hang nak batal? Tak, cara puasa tu macam nak bagi batal. Dia tak puas hati yang Nabi letak tu. Cukuplah Nabi letak. Nabi kata setubuh batal puasa. Cukuplah. Fahamlah apa makna jima'. Jima' apa makna dia? Pegang bini. Pegang bini bukan jima'. Nabi kata jima'.
Kita tanya orang Arab tahu jima', tahu dukhul, tahu wati, itu bahasa Arab yang Nabi pilih. Jima'. Jima' orang tahu. Oh, jima' tak boleh. Mana ada orang jima' depan-depan jalan raya, dalam kereta, atau pergi market, pegang tangan bini. Oh, tak boleh, batal puasa jima'. Pegang tangan di market. Hang gila ke anak kata pegang tangan jima'? Dia sampai macam orang putih kata lose apa? Lose information. Apa? Dia lose maklumat. Dia sampai tak tahu jima' atau apa dia. Subhanallah, sangat. Pasal tu para Imam Abu Hanifah di antara mazhabnya kena balun teruk lah. Balun dari segi ilmu lah. Nawawi balun teruk. Nawawi kata pasal mazhab Abu Hanifah ni, dia sebelum puasa dia senaraikan dekat beratus batal puasa. Nawawi kata kalau nak puasa keluarlah mazhab. Tu saya ikut Abu Hanifah, puasa batal terus. Dia kata tu tak boleh, ni tak boleh, korek hidung tak boleh, masuk sesuatu dalam telinga tak boleh, titik air mata tak boleh. Semua tak boleh belaka. Habis nak puasa macam mana? Jegir mata, kelipuk tak boleh, mampu terus. Subhanallah. Pasal tu dia kena balik kepada asal Nabi. Apa Nabi kata batal, dan tak batal. Cukup dekat tu, berhenti dekat tu. Habis. Kalau kita tokok tambah, tokok tambah dia jadi problem. Nak settle tak boleh, nak gitu tak boleh. Kerana itu ikhwatul iman, cara para sahabat itu betul. Yang keempat, bagaimana sahabat depa pelihara sunnah, kesungguhan anak didik para sahabat, para ulama sepanjang sejarah dalam mengumpulkan as-sunnah dan ketelitian mereka dalam menerimanya serta hafalan mereka yang luar biasa terhadap matan dan sanad. Allahu akbar. Kalau kita nak memelihara sunnah, kita mesti ingat sunnah. Mesti ingat. Kalau kita tak ingat, kita nak bertahan macam mana? Orang bagi satu soalan, kita kata ente tanya ni, ana pernah ingat, tapi lah ana tak ingat. Ana pernah ingat, dia tak boleh nak jawab. Ana pernah ingat. Subhanallah, tidak boleh begitu. Kalau kita nak pelihara sunnah, kita kena hafal sunnah. Tengok orang putih, lawyer, dia boleh hafal satu benda, dahsyat dia boleh hafal. Akta ni. Wahai satu pun tak baca akta tu dalam semayang, satu pun tak baca. Tapi hafal sampai nak pening otak. Kita kata apa akta apa? Bacalah semayang tu, akta tu. Tak boleh. Tapi kita hafal Quran, boleh baca dalam semayang, boleh baca luar semayang, bawa kereta, dalam mahkamah, anywhere, any place kita boleh baca. Maka nak hafal sunnah. Kalau kita nak apa, pasal itu orang kata saya ada otak yang tak berapa bagus lah Ustaz, saya tak boleh nak mengapai. No, bukan begitu. Hafalan mai daripada mana? Hafalan mai daripada kesungguhan. Kalau kita anggap satu benda tu penting dan amat penting, kita mesti mampu hafal. Kalau kita rasa benda tu enteng, benda tu tak berapa, kesungguhan mengapai tak ada. Pasal itu anak-anak, pasal itu orang Melayu, dia hantar anak-anak dia pergi Pakistan hafaz Quran, tu dia hantar, dia kena balik. Dia jangan tengok anak dia duduk macam mana, nanti dia tak boleh. Syekh Pakistan dia pukul budak tu macam Undertaker pukul Triple H. Dia pun ada kaedah hafalan Quran badan beringgut kan. Pasal dia kata dia cepat. Kalau kita hafal kematu lagu ni, dia lambat. Dia hafal dengan pergerakan. Pasal tu orang putih, dia buat sistem sekolah dia orang putih, sistem guru dengan murid bergerak. Dia tak boleh duduk kematu. Dia ada beberapa problem. Kalau kita duduk satu tempat itu kematu, beberapa problem akan lahir. Pertama macam kuliah ni pun, paling lama 1 jam. Dia tak boleh pergi dah. Pasal itu satu period kita mengajar sekolah 40 minit. 40 minit tu betul-betul belajar 30 minit je ataupun 25 minit. Nak pergi sampai 40 minit budak tak buat perangai, cikgu tu champion lah. Saya hari tu mengajar sekolah Arab macam tu. Habis lama boleh mengajar 20 minit. 20 minit dia tak bergerak, boleh tulis whiteboard semua apa. Habis 20 minit dia start tanya. Dia panggil je ustaz, marikit terus jadi. Tu ustaz masuk, dia kena isikan 20 minit. Sebab 40 minit tak boleh pi. Memang dia jadi lengoh, dia jadi rasa ketiak berlengah, nak kena garu, nak kena bangkit, nak kena menguap.
Macam-macam dia rasa. Orang putih dia ubah sistem. Sistem apa dia? Sistem guru panggil murid mai depan bercakap, pi duduk balik. Bangkit berdiri bercakap, bagi dia bercakap. Sistem itu menggerakkan badan. Ada hasil di negeri orang putih. Tapi Malaysia tak mau pakai lagi. Malaysia tengok orang putih sedang memisahkan pelajar lelaki-lelaki dan perempuan. Kejayaan sangat bagus. Pasal perkembangan otak perempuan dengan lelaki-lelaki tidak sama. Duduk satu kelas, asin-asin, bagus perkembangan dia. Malaysia tengok ada seminar dibuat membentangkan itu, tapi kementerian di Malaysia ni tak mau ambil faedah lagi. Dia kata tak boleh lah, biarlah dia bergui. Bergui bagus, dia kata. Bergui tu bagus. Pandai pun tak tahu mana sangat. Kerana itu kalau kita nak mengapai, kita sungguh daripada hati. Sungguh. Alif lam sajadah bagi jemaah kita nak apa? Kita tengok sampai 30 ayat, 31 ayat. Oh, kita kata mampu dah. Tapi tak mampu lagi. Orang betul dah duk kata mampu dah, tak mampu lagi. Bila kita tengok terus kita kata berat, kita punya hafalan tutup. Bila kita punya minda kita tutup, kita terailah mengapai dengan 1000 kaedah tak dapat. First, buka hafalan kita. Buka. Dengan kita menganggap benda itu penting dan besar. Maka apa sahabat buat? Dia pun mengapai sunnah-sunnah Nabi. Para ulama mengapai rawi, mengapai sanad. Subhanallah. Ya khatul iman. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana para sahabat dan para ulama memelihara sunnah. Bagaimana terpelihara sunnah itu. Terpelihara sunnah. Dan kita pun salah satu cara pelihara sunnah, kita mengaji macam ni lah. Mengaji tempat yang khusus, mengaji bab yang khusus. Ini salah satu cara kita memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Nanti ada kesempatan pada masa akan datang. Minggu depan Ustaz Sobri minggu depan 29 tafsir. Ustaz Sobri minta lepas asar juga Ustaz Sobri minta, insya-Allah. Lepas 29 5 hari bulan saya balik. Saya pula giliran saya. Dua kan. Ustaz Sobri 12 pula. Ustaz Sobri 12 pula. Pun Ustaz Sobri minta lepas asar juga. Insya-Allah kita bagi sumbangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Dah sampai masa elok kita hampak. Kita hampak dulu benda-benda ringan.